Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni pagi ni kita akan tengokkan apakah reaction price malam iaitu hari Isnin bila first week untuk market buka untuk traditional market. Sebab apa? Selalunya dia akan effect sedikit volume untuk di aku kata crypto market. So kena tengok macam mana performance semalam, adakah kita melakukan kenaikan ataupun dropping. Dan semalam di chart melalui live semalam, Zul buat secara live, kita tengok ada sedikit dropping, iaitu dropping yang kita tengok satu ada red candle, dan adakah dropping itu akan terus lagi dropping untuk hari ni, apakah confirmation yang kita ada, nanti kita akan tengokkan di chart. Okay, tanpa bermasa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Isnin semalam. So ini currently baru pukul 6.50, so ini kita ada dalam masa 1 jam 10 minit lagi untuk completekan daily close untuk hari Isnin. So apa-apa kita tengok secara summary, pergerakan total market berada ataupun total market cap berada di 936 million, volume hanyalah 55, tak naik pun, tinggi rendah je. Kemudian BTC dominan hanyalah 42%. So secara summary ataupun ringkasan kita tengok sini, kita tengok dekat sini ialah total market drop 0.88, volume agak increase 12.56 daripada, lupa ikutkan pagi semalam. Pagi semalam kita hanya berada dalam 40 lebih. So now pagi ni berada 55, so ini kita sedikit increase lah untuk dalam tempoh 24 hours, iaitu volume 12.56. So total market drop, volume tinggi, so ini sebab itulah kita nampak satu candle red yang kata agak menyelah di dalam kata chart. So ni kita akan tengok ke chart ke mana ke arah pergerakannya. So Bitcoin currently price berada di mana? Bitcoin berada di still lagi around dalam 20k, iaitu ikutkan ni dah 20.8k, iaitu dalam tempoh 24 hours kita drop sebanyak 0.117. So normally bila Bitcoin drop, expectation kita dan altcoin juga akan drop. So Ethereum drop berapa persen? 0.26. Untuk di BNB 0.1, tak banyak berubah pun. SRP 1%, Cardano 0.38, Solana 2.57, Dogecoin 1.56, Solana 1.7, Dogecoin 1.5. So minta ada yang berlaku kenaikan yang drastik. Tron 4%. So Tron 4%, ikutkan Tron ni ada masalah dengan USD dia, iaitu sebab pun nampak di pack. So pun tengoklah macam mana, tak teruk Luna, tapi kata dia punya aku kata game plan ataupun structure dia lebih kurang sama aja yang kata dengan Luna dan USD. So tengok lain-lain altcoin semua sedang in red. So apa-apa kita tengok market untuk hari ni. So first kali kita tengok Fear and Index. So Fear and Index untuk hari Ahad tengoklah 12. So untuk hari Isnin kita perlu tunggu dalam masa 1 jam 10 minit lagi untuk kita dapat kata Fear and Index untuk hari Isnin. So apa kita boleh beranggapan baru still lagi dalam extreme fear. So ini kita dah berada beberapa bulan dalam extreme fear. Dan untuk di Coin Market Cap, di Trading View, kita akan tengok chart di Bitcoin. So apa yang berlaku semalam, dua ada monitorkan secara live, kita monitor untuk 5 minit. Nanti kita akan pergi dulu 5 minit. Apa yang tu tengok semalam adalah kita nak tengok pergerakan ini. So pergerakan untuk miner aja, iaitu miner ni pergerakan apa yang berlaku, kita akan drop apa yang berlaku, price kata fake out dan berlaku kawasan ni. So inilah kawasan fake out. Meaning yang ni kita dah tak boleh monitor, meaning masa tu kita akan perlu monitor yang baru. Kalau ada pergerakan ni adalah kita perlu monitor baru, yang mana kita ada high dan low baru untuk miner ni, iaitu yang ni dan ini. So ini kita akan monitor. Kalau ikutkan kalau anda nak monitor yang lebih short term swing yang ni, so ini kita berada resistance. So normally untuk yang ni resistance ni dah breakout dan kita stabil di atas kawasan resistance. So ini 1.6 dan 1.6 lah 2.1.5. So adakah boleh price tu sampai 21.5? Macam cakap kita ada boleh sampai disebabkan untuk di 5 minit ni macam tu ada major, kita ada satu lagi resistance. So ini untuk hari ni mungkin kita akan nampak aku kata sedikit pump atas, kan naik lagi, kita akan tengoklah belum breakout ni baru naik atas. Tapi kalau tengok ada potential untuk sampai kawasan ni dan drop lagi ke bawah. So walaupun kita tengok macam mana market tu currently, market secara long term ataupun kita tengok fundamental lah kata getting worse ataupun economy getting worse. So ini kita akan expectationkan high interest rate dan kata CPI akan kata more increase. So bila increase kita akan ekonomi lebih buruk dan interest akan dinaikkan. So dollar akan sedikit strength, DXY akan strength, aset-aset seperti Bitcoin, oil apa semua ni akan drop sikit. So itu akan berlaku di market secara keseluruhan. So tengok di market untuk di 4 hours, kita tak nak tengok di 5 minit. 5 minit ni kita akan tengok untuk bila kita free saja, bila kita betul-betul nak tengok chart, kita boleh tengok dan boleh praktis anda punya analisis. So untuk di 4 minit, apa tengok 4 minit kita still lagi berada. So dikatakan semalam kita drop
drop kawasan ni. So adakah boleh rebound? So berdasarkan kita dah ada dua, ikutkan semalam pun kita ada sedikit macam dua share semalam, kita ada di oversold, oversold berada di stock RSI dan RSI berada above 50, dan kita kena ada opportunity untuk dia naik tu sampai mana. Semalam tu ada sharekan untuk di Discord channel, at least kita naik sampai di kawasan ini, dan sekiranya ini apa yang berlaku, apapun tak berjaya untuk naik disebabkan kita tengok macam mana kita ada sikit resistance di kawasan ni untuk miner dan dah berlaku rejection. Tu normal, tak masalah. Kata tak ada sebarang kata transaksi yang dibuat, walaupun tu nak nampak dia naik pun tu tak buy pun. Sebab apa? Itu hanyalah analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan. Sebab apa? Kita ada bull flag, kita ada kata bear pattern dan bull pattern di dalam dalam masa yang sama. Kemudian kita tahu pergerakan untuk mana. Kali ini hanya expectation sideways. Kenapa tu expectation sideways? Sebab apa? Berdasarkan ini, tengok at least kita akan ada sideways di kawasan ni almost dalam 1 bulan tu. Inilah kuartal expectation kita sampailah next meeting Fed dan juga kuartal CPI dan interest rate diriliskan. Tu kita akan tahu. Kalau getting worse, meaning kita akan another drop ke bawah. So meaning expectation kali ni kalau sideways saja almost dalam 1 bulan, sampai bila mostly ikutkan tarikh dalam 24 ke 25 barulah kita akan ada good, kita akan nampak massive drop ataupun massive pump. So mostly kita akan tengok another massive drop ke bawah. Sebab apa? Economy getting worse. So itulah untuk di Bitcoin. So kita tengok di 4 hours currently Zul ada monitor yang ni. So still lagi holding, berdasarkan analis semalam still lagi holding yang ni di mana. So holding ni kita akan boleh monitor lah. So ini adalah kita major support kita. Jadi yang kecil ni kita untuk monitor di 5 minit saja. So kita biarkan nanti di cara live nanti. Cara live nanti tu akan draw balik. So tu akan delete dulu secara live nanti tu akan di 4 hours kita nak monitor apa. Kalau ada support ni dah touch, cuma ni kita akan boleh cari kita punya minor resistance untuk tengok pergerakan untuk hari ni. Tu swing high ni dan tu swing low ni, kita akan ada minor resistance box kawasan ni. Mungkin tarik panjang sikit untuk ni. So kita tengok jelas. So meaning sekarang untuk atas hari ni kita nak tengok confirmation tu nak price nak drop ataupun naik. Sekiranya price tu break kuartal yellow ni, kita akan more downtrend. Sekiranya kita regain balik di atas kuartal box minor ni, kita akan still lagi ada potential nak naik. Tapi pun kita beware, sebab apa? Kita dah berada dalam box resistance yang lebih besar. So meaning apa yang berlaku, price mungkin boleh naik sini hanya sideways, kemudian mungkin breakout sikit, kemudian fail balik ke bawah. Sebab apa? Pressure bell adalah strong untuk ke bawah. Berdasarkan RSI kali ini berada below 50. So below 50 meaning kita akan expectation more price untuk adalah 10 untuk drop ke bawah. Sekiranya dia drop kuning dan line putih ni, meaning kita akan nampak kata bull pattern ataupun reversal pattern kita gagal. So ini apa yang berlaku, macam cakap kita ada potential lagi untuk berlaku next reversal pattern yang ini adalah more strength, more besar ni. So apa-apa kita tengoklah, tak jadi lagi, hanyalah kuartal anggapan saja. Kalau berlaku baru kita akan monitorkan, adalah consider good reversal pattern kalau berlaku macam tu. So currently kita hanya monitor pattern wedge ni. So Zul more kepada pattern wedge untuk expected price more drop bawah. Tapi pun kita tak boleh menidakkan untuk dia naik atas. At least naik sampai mana? At least kita akan nampak possible untuk dia naik retest balik kawasan trendline atas ni. Sebab apa? Trendline atas ni adalah consider strong, trendline bawah ni tak strong mana. Sebab apa? Dia tak bagi kita satu higher lower low yang kuat legit. Lower low yang legit macam mana? Kalau kita dapat macam ni, swing high to swing low dan price itu adalah drop dalam kawasan ni tu, meaning barulah kuartal kita nak anggapan oleh line ini adalah strong. Currently line ini adalah tak strong mana pun. So meaning sebab tu semalam dah 2 kali tu adjust sebenarnya daripada yang ini, 2 adjust dan ni, dan currently ada possible kita boleh adjust ke ni sekiranya berlaku. Tapi kita tengok macam mana. Kali tu hanya monitor yang ni lah. Currently yang ni yang kita boleh mengatakan volume wedge kita. Ataupun macam cakap di Discord channel tu, dua cakap inilah line, inilah sedikit weak. Kenapa weak? Kita tak ada quarter confirmation yang strong untuk mengatakan trend line inilah trend line quarter second point inilah second point yang legit. So apa-apa kita tengok macam mana. So ada potential untuk naik dan drop. So macam lah untuk price di sideways ni memang kita boring lah. Memang boring. Even tu nak buat analysis ni pun agak boring. Sebab apa? Kita tahu dah price boleh naik, boleh drop, tak ada clearly move, dan kita nampak price tu hanyalah nak buat sideways saja. Yang tu tunggu adalah confirmation untuk yang lebih. Kita nak tengok kata movement yang sedikit bullish dan sedikit bearish, sedikit bullish dan sedikit bearish, di mana price itu break 23 ataupun price to break 19. So break 19 tu nak tengok confirmation di weekly. Untuk di 23 at least tu nak tengok di 4 hours dan sedikit kuartal keyakinan di daily. So itulah ni tangkap. Kalau kita break 23 meaning kita akan sampai 29. Ada potential untuk sampai 29.
Dan juga sekiranya kita break 19 ni dan berada break tu dengan weekly, iaitu hari Isnin minggu depan, ketika price kita berada bawah ni, so meaning weekly kita close below support kita, major support, iaitu 19k, 19.6. Kenapa 19.6? 19.6 adalah all time high 2017. So kita kira kita drop bawah tu dan body weekly close below, meaning kita akan expect price tu more drop bawah. Drop bawah macam cakap tu ada target at least dalam 13k adalah most likely akan berlaku. Sebab apa? 17 ni sedikit weak lah dia punya support, walaupun itu support juga, tapi consider untuk di 17k ialah consider sedikit weak. So itulah di Bitcoin. So apa pun kita tengok di ruangan chart. So ruangan chart malam ada yang nak tengok Meta Hero. So nanti tu akan tak Meta Hero. So thank you untuk semalam ni. So terlupa nak reply anda punya message. Aku kata message apa nanti lepas habis video ni tu akan reply kan. Tu akan tengok balik. Ada yang tengok pasal Meta Hero. Kemudian ada lagi tak? Okay, nak yang tanya, ada tanya pasal apa ni? Aku nak explain pasal CPI. So CPI, kenapa CPI tinggi harga Bitcoin jadi rendah? So macam cakap ni, CPI ni adalah aku kata kalau tengok apakah kesingkatan CPI ni. CPI ni kita kena tahu dulu apa tu CPI. CPI adalah Consumer Price Index. So Consumer Price Index ni kalau dalam bahasa Melayu kita nak terangkan adalah aku kata kadar pembelanjaan ataupun consumer pembelanjaan consumer. Dia nak cakap nak translate dalam bahasa Melayu tu susah sikit lah. CPI, Consumer Price Index. So harga penggunaan ataupun kalau ada siapa yang dapat translate bahasa Melayu tu, sebablah tu belajar dalam ekonomi dalam bahasa Inggeris. So bila nak translate dalam Melayu tu dia jadi macam kekok sikit. So tu tahulah, aku kata dalam kepala tu dah tahu ada makna ni, tapi nak luahkan nak explainkan dalam Melayu tu tukar sikit lah. So CPI lah kalau tengokkan kadar pembelanjaan untuk bulanan itu. So ini kita tengok kalau kadar pembelanjaan tu tinggi, so ini bermakna tak bagus lah untuk kita punya macam bisnes juga. Bisnes kalau kita aku kata modal, aku kata pembelanjaan tinggi, kita bayar bil elektrik tinggi, bayar gaji tinggi, bayar tu tinggi. So ini apa yang berlaku dalam kita punya bisnes, kita punya untung kurang. So itulah berlaku CPI ni. CPI ni lah aku kata nak tengok macam mana negara itu performa negara. So ini untuk di US CPI terus naik. Bila CPI naik, apa yang berlaku, kita akan nampak interest rate akan dinaikkan. Disebabkan kenapa interest rate naikkan? Disebabkan inflation naik. So CPI ni menyebabkan, kalau CPI tinggi dia akan menyebabkan inflation naik. Kalau CPI tu rendah, meaning inflation kita drop. So currently kita tengok CPI melakukan kenaikan. So bila CPI melakukan kenaikan, kita tengok interest rate bukan rate, kita akan inflation rate naik. Untuk di US 8.9 untuk bulan 86, 8.9 untuk bulan ni. Dan kita tengok bila inflation naik dan tertinggi 40 tahun dalam di US market. So ni kita tengok aku kata interest rate akan dinaikkan. Sebab apa? Dia perlukan modal ataupun perlu duit. Tu nak print tak boleh. Kalau kita print duit, meaning inflation tu akan lagi naik. So tak membantu untuk reducekan inflation tu. Nak macam mana nak reducekan inflation adalah dengan interest rate. Dinaikkan interest rate. Bila interest rate dinaikkan, siapa yang kena? Kita lah. Siapa yang buat loan tu, kita yang terpaksa bayar lebih. Bila bayar lebih, duit tu pergi ke mana? Duit tu pergi ke bank kata negara tu, meaning aku kata kembali balik kepada aku kata kerajaan tu. Bila kerajaan ataupun negara, meaning duit itu boleh di-rotate balik untuk guna pembelanjaan untuk tampung CPI pembelanjaan yang tinggi tadi. So mana yang cakap tadi, ada bil elektrik, kita perlu bayar elektrik, bil gaji, kita gaji bayar tinggi. So sebab apa? CPI itu meningkat. Itulah CPI. Apakah correlation antara CPI dan inflation? Correlation ataupun nak cakap dalam Melayu, correlation nak kata kesamaan ataupun keselarian antara CPI, inflation rate dan interest rate. Tu tiga ni penting, basic aja dalam ekonomi. Kalau tahu CPI, interest rate dan inflation ni apa yang berlaku, dia akan correlation dia akan berkait antara salah satu. Nak terangkan dalam Melayu tu agak susah lah. Sebab apa? Mostly ekonomi kita akan belajar dalam bahasa Inggeris. So guys, itulah kata di sedikit untuk penerangan. Kita tengok Meta Hero untuk di chart apa yang berlaku di Meta Hero. So Meta Hero, META, Meta Hero. Meta Hero kata hero je, tak tahu Hero USDT. Alright, di KuCoin tu ataupun yang buat analisis tu, kita akan tengok sikit sebab ada request. So Meta Hero tu tengok kat mana? Meta Hero ada di Gate.io ke? Okay, mungkin Gate.io. Kita tengok ni bila kita tengok Julai 21 KuCoin Oktober.
Oktober 21. Julai adalah harga dalam 8 sen. Brigade IO. So kita boleh ikutkan, kita tengok yang ni lah chart di GIO. Tapi pun kalau nak tengok lebih GIO ni, kita akan tengok sebab apa price itu start daripada GIO harga opening. So meaning untuk di Meta Hero ni price jatuh betul-betul dah dia punya harga opening di Gate IO. So meaning kita tengok aku kata sedikit bear, aku kata bear flag ataupun bear signal. Sebab apa? Sekiranya kita drop lagi below ni, meaning adalah free fall untuk Meta Hero. So adakah ada good position untuk anda buy? Berdasarkan kalau anda dah yakin untuk long term, tak ada masalah sebab apa price murah je 0.009. Tu letaklah buy lah target berapa. Tentu anda nak dapatkan 10,000 coin ke. Kalau 10,000 coin baru berapa kan ikut ini. Kalau ikut sikit pengiraan 0.0097 darab dengan 10,000 coin. 10,000 coin baru anda perlu dalam $97. $97 baru dalam 4.3, meaning baru anda invest dalam 500. So kalau anda ada duit investment 500 yang anda boleh burnkan dalam market ataupun anda bercuti, so apa pun kaji dulu dia punya fundamental. Kalau anda yakin long term anda good, yes boleh invest. Tapi apa pun cakap dalam bearish market ni, lu tak sarankan anda buy lagi altcoin. Tunggu dulu sampai Bitcoin flash dia punya bottom. Bila Bitcoin dah sampai bottom, sampai mana mencakap bottom Bitcoin at least berada di dalam 10k ataupun 13k. Most likely kita akan tengok Bitcoin dalam berada 10k adalah kita punya bottom berdasarkan kita punya technicality. Tapi pun consider 20 pun dah consider kita punya aku kata support. Sebab apa? Kita berada di all time high 2017. So meaning adakah anda boleh take risk? Mencakap risk and reward tu bergantung anda. Kalau ikutkan tadi nak dapatkan 10,000 coin, hanya anda perlukan hanya RM500 saja sekiranya dah RM500 tu. And then untuk net sebulan, sekiranya hero ni dapat bertahan dan kembali balik all time high dia net sebulan iaitu dalam 25 sen, berapakah anda untung? Kita akan buat risk and reward punya pengiraan. So kita ada 1000 coin. 1000 coin katakan price naik sampai tadi adalah price tertinggi dia adalah darab dengan 0.25 sen. Harga tinggi aku kata mini anda akan untung sebanyak 2,500 USD dollar. Tolak aku kata okey, kita darab dengan 4.3. So meaning RM10,000 tolak dengan modal tadi adalah dalam RM500. So meaning anda untung dengan modal RM500 anda boleh untung RM10,000 give and take. So meaning apa meaning dulu? Sekiranya naik anda akan untung RM10,000, kekiranya drop anda akan loss RM500. So kalau tu tanya anda risk and reward berbaloi tak anda tu invest? Bagi Zul adalah berbaloi. Tapi Zul tak invest lah Meta Hero sebab apa? Banyak lagi altcoin lain. So Zul hanya invest di altcoin yang Zul dah kaji. Untuk Meta Hero Zul tak kaji fundamental dia. Tapi kalau mungkin anda nak invest di Meta Hero ni, mungkin anda dah kaji lama pun, anda tahu lebih daripada Zul untuk fundamental. Apa benda Meta Hero ni, apakah hero ni nak gimana, apa dah dia punya projek long term dia ada. So kalau anda yakin punya fundamental, bolehlah anda tak risk anda punya duit tu. Meaning invest duit yang anda expectationkan boleh loss. So itu yang Zul boleh sarankan untuk currently. Sebab apa price kuartal lower dan berada di below. So pun kalau tengok projek ni, kalau dia drop lagi betul-betul below line kuning ni, meaning sedikit heavy lah untuk dia drop. Tu tak ada masalah. Mungkin dalam bearish market dia drop sikit, kemudian dia return. Kalau tengok dia drop, meaning anda loss 500, so biarkan saja, tak perlu jual. Sebab apa anda dah letak pun risk, anda sanggup hilang 500 tu. Meaning untuk long term kalau tengok price tu regain balik di kawasan atas ni, so meaning anda boleh kembali ceria balik, di mana 500 tu yang anda holding tadi ada expectation untuk berikan anda pulangan RM10,000 iaitu kembali balik ke atas 20% at least untuk net sebulan. So itulah aku kata risk and reward dalam market yang perlu anda kaji. So berdasarkan teknologi kita tengok manakah price terbaik boleh buy, kemudian kita kaji juga fundamental. So meaning kalau kedua dia anda dah yakin anda boleh, so yang apa yang perlu buat adalah invest duit yang anda expectation boleh loss, dan kira dah risk and reward berapa yang anda boleh loss dan berapakah anda boleh expectation dapat. So meaning bila price sampai ke kawasan tu anda akan exit market. So itulah untuk di Meta Hero. So untuk di lain tak ada lagi yang tanya pasal ikutkan semalam ada yang tanya pasal SRP semua sudah buatkan semalam. So guys, rasa itu saja untuk news pun tak ada yang menarik sangat. So aku kata betul-betul dia orang ambilkan gambar puting relax betul lah. Tengah war, tapi Rusia ni kenapa dia tengah relax? Even dia tengah kata di pulau oleh kata Europe, ekonomi dia still okay. Even kata rubel tu jatuh teruk. Kemudian apa berlaku sekarang? Rubel tengah menaik. So naik itulah lebih naik dengan tinggi lah. Naik tu sampai hyper naik sangat kata price kata rubel ni. Harga kata duit dia strength sangat. So sampai bank negara dia pun nak jatuhkan kata
aku kata rubel. Sebab apa? Naik terlalu tinggi, naik terlalu cepat. Sebab apa? Bila sesuatu naik yang terlalu cepat ni, dia akan drop pun dengan cepat. So itulah untuk short term, yes bagus. Untuk long term itulah sedikit aku kata tak berapa sihat untuk dalam market. Sebab kenaikan yang terlalu drastik. So dalam war pun dia kata US market. So aku kata US struggle dengan ekonomi dia, tapi US relax. Aku kata Russia relax je. Kenapa Russia ni relax? Kalau anda tahu sikit, mungkin tuan boleh kongsi sikit beza ekonomi Rusia dengan ekonomi US. Ekonomi Rusia adalah more kepada production, meaning dia buat sendiri minyak, dia ada pengeluaran, dia ada aku kata macam kita pengeluaran sendiri. Tapi kalau ikutkan dia kena peng-import, aku kata peng-export. Peng-export ni meaning adalah dia aku kata barang hasil dalam negara dia export ke luar, meaning dia jual ke orang. So meaning Rusia ni ibarat dia berniaga. So meaning dia ada barang, dia ada minyak, ada oil gas. So yang kata main aku kata penting lah. Untuk Europe pun pakai dia punya minyak, dia punya gas tu. Untuk di US ni dia tak kata, dia bukan meniaga, dia meniaga ni seperti meniaga servis. Servis tu apa? Dia tak ada barang nak jual, dia hanya guna alio aja untuk meniaga. So ini apa yang berlaku bila dalam market kan ni, orang tak guna alio, orang nak makan, orang kata nak guna minyak, nak makan, nak guna food kan. So inilah lebih penting. So Rusia ni adalah kena berada dalam kondisi yang selamat. So sebab tu kita tengok kenapa Rusia melakukan ekonomi ni kata better daripada US. Sebab apa? US dulu dah stop dia punya pengeluaran, meaning dia hanya bergantung pada import. So bila US ni bergantung pada import, so apa yang berlaku? Currently world tengah berlaku krisis ekonomi. Semua harga tengah naik. Bila harga tengah naik, apa yang berlaku di market US? Market US terpaksa berbelanja tinggi untuk buy barang-barang ni. Sebab apa? Dia dah tak keluarkan barang-barang tu. Dia dah dia tak nak dah buat barang, dia hanya nak beli saja. So itu yang berlaku di US. Sebab tu kita tengok kenapa CPI pembelanjaan dia tinggi. Kenapa pembelanjaan tinggi? Sebab harga semua ni naik. Bila naik dia tak buat sendiri, so dia terpaksa lah. Dia nak minyak, dia terpaksa beli. Even dia ada minyak pun, minyak dia sendiri pun tak cukup. So untuk makanan pun, makanan dia pun tak cukup. Dia perlu import daripada negara luar. Negara luar yang import ni harga dia naik. Sebab tu jangan pembelanjaan US tinggi. Bila pembelanjaan US tinggi, apa berlaku? Dia perlukan lebih banyak duit. Nak print duit tak boleh. Sebab apa? Kalau print duit, inflation lagi naik. So apa yang perlu naik? Dia perlu naikkan interest rate untuk dapatkan lebih jana dolar. So apa yang berlaku? Itulah ekonomi akan dropping untuk kuartal dalam market US secara kuartal majornya. Kemudian untuk minor kita akan nampak sedikit strong untuk di dolar. So bila dolar naik, harga dolar tu akan strong. Bila harga dolar strong, dia boleh beli makanan kuartal bawah ni dengan harga yang murah. Sebab apa? Dolar tu trend. Tapi pun apa yang dia buat itu adalah menyebabkan ekonomi dia akanlah semakin getting worse. So sampailah nanti dia kata announce balik untuk reprint money. Nak tak nak nanti dia perlu reprint balik money. So bila apa yang berlaku, time itu adalah time untuk Bitcoin. Selepas US dollar print balik duit, so apa berlaku? Kata aset seperti kita akan tengok dolar akan drop. Sebab apa kita tengok dolar drop? Dia dah harga tertinggi. Bila harga drop balik, apa yang berlaku? Nilai USDT drop. Bila USDT di print lebih banyak, sehingga supply and demand. Anda perlu ingat supply dan demand. Bila lebih banyak supply, demand kurang, harga akan drop. So apa berlaku itu? Akan tengok Bitcoin masa tu akan melakukan kenaikan. So untuk tengok tu mungkin dalam 2-3 tahun lagi align dengan kita punya bearish market di Bitcoin, iaitu mostly dalam tahun 22, 23 dan 24. So ini untuk short term tu. Untuk kata short term ni kita akan tengok akan ada possibility kita akan hanya tengok sideways je di kawasan ni. Akan sideways antara 23 ke 19 ni, kita akan tengok sideways sampailah kita tengok breakout ke atas adalah good untuk double bottom, ataupun kita tengok channel. Kalau breakout ni kita akan more bullish untuk expected naik at least maximum 48. So itu hanya andaian, apapun tak ada confirmation lagi, tapi target itu dah ada. Bila nak berlaku kita tak nampak lagi confirmation untuk berlaku bawah ni. Target tu dah ada, cuma tak ada data lagi yang menunjukkan dia nak tak pergi ke 48k. Currently kita tengok ada possibility. Sebab apa? Target tu ada, cuma kat bawah ni tak ada lagi aku kata langkah pertama. Langkah pertama tu tak ada lagi. So kali kita tengok expected hanya sideways, sedikit sideways mungkin sampai bulan depan. Kemudian selalunya kita nampak inilah continuous pattern aja. Sama juga kita nampak inilah continuous pattern, dia akan drop lagi. Mungkin inilah last drop mungkin kita dapat 10k, 11k. Sebab apa? Kita tengok untuk massive support banyak. Massive support
bukanlah di 17, masih support kita di 13 dan 10k. Mostly kita akan nampak 13 dulu sebelum nampak hit 10. So mungkin 10 ni kita shadow saja. Sebab apa, kalau 10k ni memang mengelupur lah investor nak beli. Even Zul pun memang nak beli banyak. Zul akan silap-silap kat 10k ni, memang Zul akan all in terus. Zul punya target Bitcoin. So itulah kata Zul punya plan. Kalau drop 10k ni, ada possibility yang tinggi Zul akan all in terus Zul punya Bitcoin untuk long term. Kemudian nanti monthly Zul akan buy lagi. Ada whatever price antara 26 dan 15k. Lagi mana Bitcoin berada price dalam kawasan tu, Zul akan buy monthly. Buy berapa Zul ni, mungkin Zul akan 100 ke 100 taklah. Tapi sebab apa, Zul dah log in di bawah ni. Itulah Zul punya plan. Apapun nanti Zul akan sharekan setiap pembelian dan penjualan Zul di kota Discord channel. So guys, Zul rasa itu saja untuk pagi ni, sikit sharing untuk anda. Untuk tak ada yang request sangat, ataupun kita akan tengok channel pergerakan ni. Currently Zul hanya monitor untuk resistance ini dan support ini. So nanti apa-apa Zul akan updatekan kuartal pergerakan. Kalau ada pergerakan yang ataupun tu nampak lagi pergerakan yang lain, Zul akan sharekan di Discord channel. So kalau anda nak dapat Discord channel, senang saja pergi ke Zul punya channel, klik button join. Selepas klik button join, anda akan nampak membership ni. So dalam membership ni anda klik saja. Dalam membership ni akan ada link, akan link bawah ni, Zul akan ada link untuk di Discord channel. So bila anda klik saja link Discord channel tu, minit anda akan dapat terus automatik ke dalam Zul punya Discord channel. So walaupun link ini akan diikutkan, ini dah 28, so dalam 2 hari lagi Zul akan delete. Minit Zul akan buat another group baru untuk Discord channel. Sebab apalah, setiap bulan Zul akan buat group baru untuk siapa yang dah join punya Discord channel. So guys, itu je untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda cara live pukul 10 malam nanti, iaitu pukul 10 ke 11 malam, untuk kita analisis market dan kita tengok secara keseluruhan. So walaupun macam cakap, dalam masa 1 bulan ni mungkinlah kita masuk dalam kuartal boring saja. Sebab apa? Price hanya berlaku sideways. So ini kita akan tengok 5 minit. So 5 minit ceria lah sikit. Ada price breakout, kuartal breakout, ada naik, ada turun. Kalau tengok 4 hours ni macam ni lah. Tak ada barang pergerakan yang drastik. Tu nak buat analisis pun boring. So ini kita akan tengok 5 minit dan kita boleh belajar sedikit di 5 minit. Sebab apa, 5 minit kita boleh practice untuk kita punya cara analisis. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa anda malam ni live. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.